Kali ini saya nak tunjukkan cara mengira faraid tanpa menggunakan kalkulator faraid. Jadi sebab ada yang tanya kenapa kalau guna kalkulator faraid bahagian ayah daripada 1/6 menjadi 12/72. Kenapa bahagian isteri daripada 1/8 jadi 9/72. Jadi saya akan tunjukkanlah kenapa perkara jadi pengiraan tu jadi begitulah. Jadi yang pertama kita akan buat contoh Encik A meninggal dunia dan Encik A meninggalkan waris ayah kandung, 2 ibu, yang ketiga isteri, yang keempat satu anak lelaki, yang kelima satu anak perempuan. Okey. Jadi daripada harta pusaka Encik A, ini adalah waris-waris utama yang mewarisi lah. Disebabkan ada anak lelaki dan ada ayah, maka harta Encik A dia tak turun kepada adik-beradik kandung dia ataupun adik-beradik kepada ayah ataupun saudara lelaki ataupun sepupu lah bahagian belah ayah. Jadi saya akan tunjukkan cara pengiraan yang antara yang paling senang lah. Yang ni yang semua orang kalau ni insyaAllah boleh faham. Okey. Jadi saya buat jadual. Saya buat jadual faraid. Ini senang kita nak tengok. Ayah, ibu, isteri, kemudian ada anak perempuan dan anak lelaki. Okey, jadi kita bahagikan jadual ni pada dua bahagian. Satu yang waris utama yang menerima secara fardu dan waris asabah yang menghabiskan baki harta. Jadi bahagian untuk ayah kita dah tetap sebab ada anak lelaki. Jadi bahagian ayah di dalam faraid adalah 1/6, bahagian ibu 1/6. Okey, bahagian isteri pula kerana si arwah Encik A memiliki anak kandung, anak lelaki dan anak perempuan tadi, maka dia mendapat 1/8. Dan anak lelaki dan anak perempuan ni dia menjadi asabah bil khairi, maknanya mereka berkongsi menghabiskan baki harta Encik arwah bapa mereka dengan nisbahnya lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey. Maka yang pertama sekali, yang kedua saya kena samakan juzuk saham yang di bawah ni supaya senang kita nak campurkan ke semua bahagian-bahagian faraid masing-masing. Jadi saya gunakan paling kecil 24. Okey, saya cuba 24. 4 bahagi 6, 4. 4 kali 1, 4. Kemudian 24 bahagi 6, 4. 4 kali 1, 4. 24 bahagi 8, 3. 3 kali 1, 3. Jadi ini yang bahagian untuk ayah, ibu dengan isteri. Kemudian bahagian untuk anak pula kita kena kira baki daripada yang kita dah tambahkan, yang 4 bahagian ayah, 4 bahagian ibu, 3 bahagian isteri ni kita tambahkan menjadi 4 × 4, 8, 11. 24 keseluruhan harta tadi, juzuk saham harta tadi kita tolakkan dengan jumlah 11 tadi ni. Maka 24 tolak 11 menjadi 13 bahagian. Baki harta arwah Encik A sebanyak 13 bahagian daripada 24 keseluruhannya, dan dikongsi oleh anak lelaki dan anak perempuan sebanyak anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi kalau saya tambah dekat sini maknanya 3 bahagian lah yang dikongsi. Baik, jadi 13 ni kita tak boleh nak bagi dengan 3. Okey, jadi sebab nanti akan dapat nombor perpuluhan. Dalam faraid, pengiraan faraid kita tak boleh kira, tak boleh kira dengan cara mendapatkan nombor perpuluhan ataupun peratus. Dia tak betul. Yang sebetulnya adalah melalui cara pecahan. Baik, jadi dekat sini saya akan buat nisbah pembahagian anak lelaki dan anak perempuan tadi 2 dan 1, dan 2 campur 1 ni saya 2 campur 1, 3, dan saya letak di jadual dekat atas untuk juzuk yang baru. Kemudian kita tabayun je sebab kita tak boleh nak kecilkan 24 dengan 3 ni, 3 dengan 4 ni, dengan 4, 3 ni tak boleh nak kecilkan. Jadi kita tabayun je, darab dia 24 kali 3, 72. Dan semua bahagian yang ayah, ibu dan isteri tadi yang kita dah kira tadi, kita darab juga dengan 3, gandakan. 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. Dan dekat bawah ni bahagian untuk setiap anak adalah 1 bahagian anak perempuan, 2 bahagian anak lelaki. Jadi 13 bahagian keseluruhan yang baki tadi tu kita darab je dengan bahagian masing-masing. Maka anak perempuan mendapat 13 bahagian, anak lelaki mendapat 13 kali 2, 26 bahagian. Maka lengkaplah pembahagian pusaka arwah Encik A. Kalau tak percaya kita boleh tambah lah. 12 campur 12, 24. 24 campur 6, 50. 59. 59 campur 13, 72. Maka total up 72/72. Maka sama dengan 1. Maka lengkaplah pembahagian harta.
Okey. Jadi kat sini cara-cara dia lah, antara cara dia. Jadi contoh dia kalau katakan arwah Encik A, dia meninggalkan harta sebanyak 72K. Sorry, 72K. Jadi 72K ni masing-masing bahagian untuk setiap waris-warisnya adalah ayah tadi 12K, ibu 12K, isteri 9K, anak perempuan 13K, anak lelaki 26K. Itulah cara-cara dia. Jadi contohnya kan, katakanlah si ayah ni tadi ataupun datuk kepada cucu tadi ni, dia nak lepaskan hak dia. Dia nak lepaskan hak dia kepada cucu lelaki dan cucu perempuan. Jadi dia cakap bahagi sama rata antara anak lelaki dengan anak cucu lelaki dengan cucu perempuan. Jadi 12K ni kita bahagilah dengan bahagi 2. Jadi dapatlah anak perempuan tambah 6K, cucu lelaki dapat 6K tambahan. Itulah cara dia. Bukannya daripada awal-awal kita nak bahagi sama rata antara semua waris. Tak boleh, kita kena kira dulu faraid. Sebab faraid adalah wajib. Bila kita dah tahu pecahan faraid masing-masing, barulah kita boleh nak takharuj, nak agih ikut sama rata ataupun mana-mana yang nak melepaskan hak, barulah dibenarkan. Jadi yang pertama sekali kena belajar macam ni nak kira faraid. Sama ada guna kalkulator faraid ataupun ini cara yang antara yang cara tanpa menggunakan kalkulator lah. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh drop di komen.